Jaga solat itu supaya solat itu solat yang melepaskan kita daripada neraka dan memasukkan kita dalam syurga. Kan? Solat ini miftahul jannah dah. Solat itu apa ni, anak kunci kepada syurga. Tak ada solat, tak adalah syurga pada dia. Sebab itulah solat ni kita nak kena jaga betul-betul. Solat inilah asas dalam kehidupan manusia. Bainal kufri wal iman tarkus salah. Nak beza antara orang beriman dengan orang tidak beriman ialah solat. Ya, beza antara kita ni dengan orang yang tidak beriman ialah salat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kehidupan, ya. Masih lagi Allah Ta'ala bagi nikmat hidup, ya. Dapat kita hidup, dapat kita meneruskan amalan kita, insyaAllah. Ya, kesempatan yang diberikan Allah SWT ini dapat kita perbaiki, ya, segala amalan-amalan kita sebelum ini, insyaAllah. Yang pasti kita cukup meyakini, ya, amat-amat meyakini bahawa akan mengikuti kita selepas kematian kita tiga perkara, ya, yutba'ul mayyit salasah, akan mengikuti kita ke kubur nanti tiga perkara. Dua akan balik meninggalkan kita dan hanya satu sahaja yang akan bersama dengan kita. Yang katakan yang akan mengikuti kita itu ialah ahlahu, keluarganya, ahli keluarganya, wa maluhu, dan harta bendanya, wa amaluhu, dan amalannya. Ya, dua akan balik. Wa yarjunani, iaitu dua, keluarga akan balik, harta benda akan dibawa balik, yang tinggal hanyalah amalan kita. Jadi insya-Allah, kita cuba sedaya upaya mempertingkatkan amalan kita, sedaya upaya memperbaikinya, supaya amalan kita itu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, tengah hari ini giliran saya berkuliah di Musalla An-Nur, di Menara Selcom, di Menara Selcom. Jadi hari ini masih lagi kita bersiaran secara live sebegini. Sebab apa? Sebab hanya kuliah maghrib dan subuh sahaja yang dibenarkan di masjid-masjid dan di surau-surau. Ya, jadi kita manfaatkan pada tengah hari ini dengan membaca hadis yang ke-22. Ya, hadis yang ke-22, hadis 40. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul makdubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna harramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-22, matan arba'in hadis 40 ni, yang bermaksud daripada Abi Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Ya Rasulullah, ya, apakah pendapat engkau ya Rasulullah? Ara'aita, apakah pendapat engkau ya Rasulullah, ya, jika aku sembahyang yang wajib,
idza sallaitul maktubat, ya, sekiranya aku hanya solat 5 waktu. Al-maktubat tu solat yang telah ditentukan waktunya, 5 waktu lah. Ya, wa sumtu Ramadan, dan aku hanya puasa bulan Ramadan. Wa ahlatul halal, dan aku hanya halalkan yang halal. Ya, aku halalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram. Walam azid ala dhalik syai'a, dan aku tak tambah, ya, aku tidak menambahkan sesuatu pun atas yang demikian itu. Maknanya sekadar solat, puasa, halalkan yang halal dan haramkan yang haram, ya, dan aku tak tambah. Walam azid ala dhalika syai'a, dan aku tak tambah selain daripada itu. Maknanya aku tak buat ibadat-ibadat sunat, ya. Ada khulul jannah, adakah aku akan dimasukkan dalam syurga? Qala, maka sabda Nabi SAW, na'am, ya, ya. Nabi jawab, ya, na'am. Rawahu Muslim, dan hadis ini riwayat daripada Al-Imamu Muslim, ya. Baik. Yang dikatakan haramtul haram itu apa dia? Haramtul haram ijtanabtuhu, maknanya meninggalkan yang diharamkan Allah. Wa makna ahlaltul halal, dan makna halal, ya, aku halalkan yang halal itu. Fa'altuhu mu'taqidan hillahu, ya, itu aku mengerjakan dengan i'tiqad halalnya. Maknanya yang dikatakan aku halalkan yang dihalalkan itu, aku buat yang halal itu dengan sepenuh hati, ya, dengan sesungguh hati, mengatakan ianya adalah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita tambah lagi ilmu kita, pengetahuan kita dengan kita mendengar hadis yang ke-22 daripada hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini, ya, berkait dengan, masih lagi berkait dengan amalan kita. Sebab apa? Sebab hidup kita ni tak boleh lari daripada amalan. Walaupun kita kata marilah kita sama-sama beramal, tetapi amal ini ada dua. Amalan ini disebut sebagai amal khusus, dan satu lagi sebagai amal umum, ya. Amal khususi, satu lagi amal umumi, ya. Yang dikatakan khusus tu maknanya yang telah ditentukan, yang telah dikhaskan, ya, amalan-amalan tersebut. Yang umum ni maknanya amalan yang semua pekerjaan kita yang diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai amal umum, ya, sebagai amal umum. Sebab tu tuan-tuan jangan, ya, hanya berfikiran ataupun berpendapat mengatakan bila kita beramal ini hanya mesti solat, mesti puasa saja, yang lain-lain juga dikira beramal, ya. Kita bercakap, ya, kita bekerja, kita bekerja pun dikira beramal, ya, dengan niat yang ikhlas kerana Allah taala. Kita bekerja kerana mencari rezeki, ya, untuk menampung keluarga kita, mencari nafkah, untuk kesenangan, keselesaan ibadah dan sebagainya. Dengan niat yang sedemikian juga akan menjadikan amal kebekerjaan kita itu, setiap apa yang kita lakukan itu menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, kita lihat kepada hadis ini, ya. Seorang sahabat datang bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan, ya. Sahabat-sahabat ni sentiasa ambil peluang, ya, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, antara soalannya ialah, ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasulullah, kalau aku ni hanya semayang 5 waktu? Maknanya kalau aku semayang 5 waktu, semayang Zuhur, ya, Asar, Maghrib, Zuhur, Asar, Maghrib, ya, Isyak, Subuh, sekadar itu sahaja, aku tak tambah lagi dah. Sembahyang sunat tak ada, ya, sembahyang lain tak ada lah. Kira sembahyang fardu tu kira okey lah, ya. Ataupun wasumtu Ramadan, aku hanya puasa je bulan Ramadan, aku tak puasa dah bulan-bulan lain, ya, puasa Syawal ke, ya, puasa Isnin Khamis ke, tak ada, ya. Aku hanya wasumtu Ramadan, hanya aku berpuasa untuk bulan Ramadan sahaja, ya. Dan dalam masa yang sama aku halalkan yang dihalalkan Allah, dan aku pastikan aku tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khulul jannah, adakah aku dimasukkan dalam syurga? Sahabat minta pandangan Rasulullah, ya. Sebab sahabat-sahabat ni mereka beramal, ya, mereka beramal, ya, mereka juga bertujuan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita beramal untuk masuk syurga Allah, adakah kita akan masuk ke dalam syurga? Kita boleh bertanya, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab syurga-syurga ni adalah kemuncak juga kepada ada antara bentuk-bentuk nikmat yang dijanjikan Allah SWT kepada kita. Ya, di samping kita boleh melihat wajah Allah dan sebagainya, climax kepada kemuncak nikmat itu, ya, kita juga dimasukkan dalam syurga. Dan dalam syurga ni menjadi cita-cita setiap manusia. Manusia atas muka bumi ni semua bercita-cita untuk masuk syurga. Bukan kita orang Islamnya, agama lain pun bercita-cita untuk masuk syurga. Ya, kita dengar ramai di kalangan orang-orang beragama lain yang sebut in heaven, kata kan, dalam syurga. Mereka juga doakan di kalangan sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka yang mati contohnya, supaya bersama dengan supaya ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada dunia ini. Syurga lah tu. Jadi bila sebut syurga, bukan kita sahaja, sahabat-sahabat pun menginginkan syurga. Maka datang seorang sahabat, ya Rasulullah, apa pendapat engkau kalau aku ni, ya Rasulullah, kalau aku ni hanya semayang je, ya, semayang waktu 5 waktu saja, ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, contoh kan. Sesungguhnya salat itu atas setiap orang yang beriman itu telah ditentukan masa-masanya. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, ya, 5 waktu telah ditentukan waktunya. Dan sahabat kata, ya Rasulullah, kalau aku sembahyang yang ni je, aku jaga yang ni je, ya, lepas tu aku puasa, dalam bulan Ramadan saja, bulan lain aku tak puasa, ya, hari-hari lain aku tak puasa, adakah aku masuk syurga? Maka jawab Rasulullah, na'am, ya, na'am. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Muslim bin Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya. Siapa Jabir? Siapa Jabir? Ya? Jabir ni adalah seorang sahabat yang tidak pernah mengikuti peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ya, di kalangan sahabat-sahabat Nabi, ya, ada seorang sahabat bernama Jabir. Nabi ini tak pernah ikut peperangan Badar dan Uhud, ya, tetapi setelah ayahnya meninggal, ya, dalam peperangan Uhud, ya, ayahnya syahid dalam peperangan Uhud, ya, maka timbullah dalam hatinya semangat perang, ya, yang berkobar-kobar, sehingga kan dia ni, ya, selepas kematian ayah dia, ya, dia menyertai banyak peperangan selepas itu, ya, dan di samping dia mengikuti, ya, peperangan, ya, selepas kematian ayah dia tu, dia juga meriwayatkan, ya, sebanyak 1500 hadis. Jabir, ya, ada meriwayatkan 1500 hadis. Kita baru belajar 1, 2, ya, pada Jabir saja 1500, belum lagi pada Aisyah radhiyallahu anha, belum lagi pada Ibnu Mas'ud, ya, belum lagi pada Abu Hurairah, ya. Maknanya banyak lagi, ya, yang kita kena belajar hadis-hadis. Termasuk saya sendiri pun banyak lagi hadis-hadis yang perlu dipelajari. Walaupun saya ni bernasib baik belajar hadis ini daripada tingkat sekolah rendah lagi, ya, naik sekolah menengah, masuk universiti, belajar hadis, sampai sekarang pun belajar. Tapi, ya, ribuan hadis yang banyak yang perlu kita kena belajar untuk menjadi panduan kepada kita, supaya kita ini ada guideline dalam hidup kita. Tidaklah hang kata kita ni bila ada masalah dan sebagainya, kita dalam keadaan terpinga-pinga begitu, kan. Ma'atakumur rasul fakhuzuh, kata Nabi. Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, maka ambil semua. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka yang dilarang kepada kamu, ya, oleh Nabi SAW, manhakum anhu, ya, daripada Nabi, fantahu, ya, maka hendaklah kamu jauhi. Hidup kita begitu je, ya. Kalau kena dengan Allah, kena dengan Quran, kena dengan hadis, kita ikut, ya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Baik, jadi sahabat Nabi ni, Jabir ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, dan dia ni seorang sahabat yang banyak juga mengikuti, peperangan bersama dengan Nabi SAW, ya. Baik. Jadi hadis ini memberi pengertian yang sungguh besar, ya, di mana di sini ditekankan tentang hukum Islam. Hukum Islam disifatkan sebagai pokok atau rukunnya yang asas, ya, tidaklah dapat dinilai tarafnya dengan hukum-hukum yang lain. Maknanya kalau sebut solat ini asas, ya, puasa asas. Kita ada rukun Islam, ya, kita ada rukun Islam, ya, mengucap 2 kalimah syahadah, salat, ya, puasa, zakat, haji, ya. Tapi di sini kenapa tak disebut zakat dan haji? Riwayat mengatakan, ya, disebut dalam kitab ni sebab masa itu perintah zakat dan haji belum diturunkan lagi. Perintah tu belum lagi.
Jadi ketika itu soalan ini berlaku ketika solat dan puasa sahaja. Baik. Jadi bila sebut solat ini asas sebenarnya. Jadi kita kena jaga solat itu. Walaupun bukan maknanya bila belajar hadis ni kita boleh ambil peluang supaya take for granted. Kita kata kita boleh ambil peluang ini untuk tak buat amalan-amalan lain. Sebab apa? Sebab hadis ni mengatakan siapa yang sembahyang jaga 5 waktu dia boleh masuk syurga. Kita pun kata cukuplah sembahyang pun cukuplah. Kita solat, kita puasa, jaga yang Allah larang jangan buat, jaga yang Allah halalkan kita buat semua sekali dengan sepenuh hati, insya-Allah mati-mati kita nanti masuk syurga. Jangan kita ambil peluang untuk bercakap sedemikian, lepas tu kita pelekehkan pula orang tu belum tentu lagi walaupun dia rajin buat ibadat sunat belum tentulah masuk syurga. Aku ni walaupun semayang 5 waktu saja, walaupun aku ni hanya semayang je 5 waktu, tapi boleh masuk syurga. Hadis ni kan kata begitu kan. Jadi sebenarnya masuk syurga ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sentiasa tidak putus-putus minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta padamu redamu ya Allah, syurgamu ya Allah. Kita selalu minta jadi jangan kita ambil peluang pula kita kata kalau macam ni hadis ni baguslah, kita tak payah sembahyang sunat, kita tak payah puasa sunat, kita jaga je sembahyang 5 waktu, jaga je puasa Ramadan, lepas tu kita jaga yang halal haram, insya-Allah masuk syurga. Betul, dakwaan itu pun betul, pandangan itu pun betul. Tetapi ingat ibadat sunat ini adalah ibadat volunteer, ibadat yang kata tatawu'at, ibadat yang tatawwu', yang tatawwu' maknanya ibadat yang sukarela hati kita nak buat. Yang wajib itu kita tak boleh berbangga. Sebab apa? Betul wajib. Kita tak boleh kata saya bangga sebab apa? Sebab saya dah sembahyang 5 waktu, saya tak tinggal. Tak boleh kita kata saya bangga sebab saya suka sangat, sebab saya dah puasa Ramadan 30 hari tak tinggal. Kita tak boleh nak rasa puas hati. Sebab apa? Sebab itu memang dah diwajibkan ke atas kita. Kalau kita jaga yang tu memang terbaik. Peluang untuk masuk syurga itulah asasnya. Itu katakan hukum Islam itu. Itulah sebagai tiangnya. Solat itu tiang. Kalau tak jaga solat, buatlah baik macam mana pun memang tak masuk syurga lah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu ialah tiang agama. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat seolah-olah menegakkan agama, siapa yang meninggalkannya seolah-olah meruntuhkan agama. Solat itu asas. Jadi memang kita tak boleh nak kata apalah, memang kena buat. La budda alaikum, memang dah wajib atas kamu dah. Tidak boleh tidak, atas kita mesti melakukan. La budda alaina, tu makna wajib atas kita dah. Tak boleh tidak, mesti kita kena laksanakan ibadat solat. Sehingga kan solat ni walaupun dalam keadaan kita tak mampu sekalipun, kita diwajibkan melaksanakan, dalam keadaan tak mampu berdiri kita duduk, tak mampu duduk kita baring, baring kita boleh mengiring kanan kiri, terlentang ke, dalam keadaan macam mana keadaan pun kita diwajibkan solat. Sehingga kan kalau tak boleh bergerak dah, isyarat je, guna isyarat mata je. Isyarat mata, tak boleh isyarat mata, hati ingat ketika solat. Tak boleh hati baru mati. Lepas hati baru mati. Lepas mati tu solat juga, tapi bukan kita lah solat, orang lain solat untuk kita. Jadi solat ini adalah asas. Kita tak boleh nak kata tak boleh nak bangga sangat kerana kita solat. Maka alhamdulillah kalau hadis ni mengatakan siapa yang solat 5 waktu, siapa yang puasa bulan Ramadan, jaga halal, jaga yang haram, insya-Allah masuk syurga. Maknanya kita kena perbaiki solat kita. Kita kena perbaiki solat kita. Pastikan solat kita tu solat yang ada kualiti, solat yang bernilai, solat yang bermaya, solat yang ada roh, solat yang hidup. Bukan sekadar solat sekadar mana melepaskan batuk di tangga, ataupun sekadar orang kata melepaskan kewajipan. Orang tanya dah sembahyang dah? Dah.
Ya, dah sembahyang dah. Sekadar sebut dah. Kita tanpa memerhatikan ibadat kita, rukun qauli kita, rukun fi'li kita macam mana, rukun qalbi, qauli, fi'li kita macam mana, niat kita macam mana, bacaan kita macam mana, ya, perbuatan gerakan kita dalam solat kita macam mana. Jaga solat itu supaya solat itu solat yang melepaskan kita daripada neraka dan memasukkan kita dalam syurga. Kan? Solat ini miftahul jannah dah. Solat itu syurga, apa ni, ada kunci kepada syurga. Tak ada solat, tak adalah syurga pada dia. Sebab itulah solat ni kita nak kena jaga betul-betul. Ya, kalau Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Bimbingan Mukmin dijelaskan solat ni pastikan solat yang ada ruh. Antaranya mesti ada, yang pertama sekali ada apa? Yang pertama sekali kena ada ta'zimillah, antaranya kena membesarkan Allah. Dalam salat, angkat takbir, Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Yang kedua, haibatullah, merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan kehebatan Allah. Nak jaga kualiti salat. Yang ketiga, biarlah ada at-tafahum. Sekurang-kurangnya kita memahami apa yang kita sebut itu. Ya, daripada Allahu Akbar sampai salam, takkan kita tak berusaha langsung untuk memahami apa yang kita sebut. Contoh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya. Di samping itu kita baca ayat-ayat tertentu dalam salat. Contohnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentadbir seluruh alam ini, yang mentadbir seluruh alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Dika ya Allah kami sembah dan hanya Dika ya Allah kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, ya, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukannya jalan mereka yang dimurkai. Maghdub, jalan mereka dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Amin, terimalah permohonan kami, istajib doa'ana. Maknanya kita solat itu, ya, kita pastikan solat kita itu ada kualiti, ada nilai, ya. Bukan sebagaimana kita solat angkat takbir, ya, lepas tu baca lebih kurang, ya, lepas tu pergerakan kita duduk bangun, selesai bagi salam terus buat kerja biasa tanpa ada rasa dalam diri kita solat kita itu adakah diterima di sisi Allah ataupun tidak. Ya, sebab tu bila salat kita ada 5 perkara tu. Yang pertama ta'zimillah, yang kedua haibatullah, yang ketiga at-tafahum, yang keempat, ya, al-haya, rasa malu. Bila kita solat, biar rasa malunya kita berhadapan dengan Allah, yang kita sekarang sedang berhadapan dengan Allah yang Maha mengetahui segala gerak-geri kita, segala pergerakan kita dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan diketahui oleh Allah. Dan kita sekarang sedang menghadap Allah, biar ada perasaan malu dengan menyedari kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha mengetahui segala perbuatan kita. Dan juga kita malu sebab apa? Sebab kita ni orang yang mungkin tidak mengenang budi Allah SWT. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, banyak juga kesalahan yang kita lakukan, ya. Dan juga seterusnya al-khauf, yang kelima. Yang kelima ada al-khauf, iaitu rasa takut. Takut Allah tak terima sembahyang kita, ya. Takut Allah tak terima. Salat kita ni bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk ditunjukkan kepada orang dah. Ya, salat kita untuk dinilai oleh Allah. Kalau juta manusia kata salat kita betul pun belum tentu lagi di sisi Allah terima. Sebab itu, ya, pastikan kita belajar, berkaitan dengan salat, ya, dan pastikan kita ada rasa takut dalam hati, takut Allah tak terima. Tetapi yang keenam, ar-raja, iaitu kita berharap sangat-sangat mudah-mudahan Allah terima salat kita, kerana siapa lagi yang nak menerima ibadat kita, ya.
kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam dilatih ya, bila solat kita sedang berkomunikasi dengan Allah taala semata-mata, tidak ada yang lain. Allahu akbar, yang lain semua kecil, hanya Allah sahaja yang maha besar. Yang lain semua kecil, yang lain semua tak bernilai ketika kita angkat takbir Allahu akbar, sehinggalah kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika itu barulah kita sedar yang kita berada di luar. Ya. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya menjadikan salat kita itu salat yang ada kualiti. Betul lah ya, memang cukup memadai dengan salat. Sahabat-sahabat ya, ada di kalangan sahabat-sahabat ya, ketika mereka berhadapan dengan musibah, mereka salat. Dalam keadaan sakit mereka salat ya, dalam keadaan mereka susah mereka salat. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan salat itu sebagai penawar dalam kehidupan mereka. Wasta'inu bis sabri was salah ya, dan minta tolong dengan cara sabar dan cara salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ya. Sesungguhnya salat ini berat sebenarnya kecuali orang yang khusyuk, orang yang hatinya khusyuk, orang yang hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala sentiasa ya, orang ini akan sentiasa sikit-sikit nak solat, sikit-sikit nak solat ya. Sebab solat inilah asas dalam kehidupan manusia. Bainal kufri wal iman tarkus salah. Nak beza antara orang beriman dengan orang tidak beriman ialah solat ya. Beza antara kita ni dengan orang yang tidak beriman ialah solat. Sebab itulah ya, hari ini penilaian kita silap banyak sangat ya. Sebab kadang-kadang kita menilai seseorang itu, kejayaan seseorang itu pada kejayaan duniawi semata-mata, biarpun dia tidak salat. Sedangkan salat inilah asas. Tuan-tuan kalau nak berjaya, pastikan nilaian utama salat. Kalau kita sebagai majikan, kita nak ambil orang yang bekerja bersama dengan kita, pastikan salat dulu. Sebab apa? Sebab orang yang salat ini sudah tentu orang ini orang yang berjaya ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya kata Allah. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam salat mereka jaga sungguh-sungguh. Jaga salat, jaga dari segi waktunya, jaga segi kebersihannya, jaga segi bacaannya, pergerakannya, jaga hatinya ketika salat. Hari ini kenapa kita rajin solat tetapi masih lagi rasa tak tenang, masih lagi macam-macam masalah? Sebab solat kita tu mungkin ada silapnya ya, mungkin ada salahnya kat mana. Maka sentiasa perbetulkan ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tengok azan, penilaian kita ya, solat. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa? Iaitu orang yang jaga solat. Jadi hari ini kita kadang-kadang tengok sijil ya, belajar kat mana? Belajar kat ni sekian-sekian tempat. Apa kelayakannya? Sekian-sekian. Oh, dia ni ada basic sekian-sekian, ada pengetahuan tentang ini, ada pengalaman tentang ini. Tengok solat macam mana ya. Kalau tak solat, orang ni tidak akan berjaya ya. Sebab apa? Sebab kalau berjaya pun setakat dunia aja. Itu orang tak semayang tu pun berjaya. Tu orang tak semayang tu, orang Islam yang tak semayang ya, kaya raya. Orang Islam yang tak semayang dapat kejayaan itu, kejayaan ini. Dia boleh bercakap macam tu kan, tetapi hakikatnya mereka tu gagal. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni ya, dia berbagai-bagai tau kan. Nikmat yang dalam bentuk Allah nak uji dia supaya suatu hari dia akan diuji, dia bersyukur. Nikmat itu sama ada dia bersyukur ataupun tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan, Allah nak uji mereka. Kalau mudah orang yang dapat nikmat dalam keadaan tak jaga solat, sebenarnya orang ini sedang diuji oleh Allah, istidraj ya, dia panggil istidraj. Sampai satu masa dia akan diangkat oleh Allah, ditarik oleh Allah dalam keadaan yang hina, na'udzubillah min zalik. Walaupun dia berjaya tapi tak salat ya, maka tidak ada guna hidup tanpa salat. Tak ada guna hidup tanpa solat. Sebab itu Abang Ron ya, Abang Ron kalau nak nilai orang Islam ya, siapa orang yang terbaik ialah orang yang jaga solat ya. Saya pernah jumpa dengan non muslim, orang
Cina dia ambil pekerja dia orang Islam. Dan saya pernah dengar Ustaz Firdaus Wong ceramah bagaimana seorang majikan minat dengan Islam apabila melihat kepada pekerja-pekerjanya orang Islam yang sentiasa menjaga solat. Bila sampai masa solat, mereka terus pergi solat, mereka bergili-gili sehingga akan menarik perhatian. Inilah yang diajar oleh Islam sebenarnya. Solat itulah disiplin orang Islam. 5 waktu tu, kalau kita boleh jaga 5 waktu salat itu, cukup dah. Sesibuk macam mana sekalipun, sibuklah macam mana pun, solat first. Solat dulu mula-mula sekali. Kalau kita nak berjaya, letak solat dulu kat depan. Kadang-kadang kita letak yang lain dulu. Makan dulu, kerja dulu. Nantilah buat kerja tak siap lagi, nanti lepas ni lah semayang. Sedangkan kita ada masa untuk solat. Kita tak ada halangan untuk solat. Solat dah dulu. Sebab macam mana keadaan pun sampai masa kita kena solat. Sampai masa kita kena solat juga. Kita lambatkan pun memang kena solat. Baik kita solat awal-awal daripada solat kemudian. Sebab bila solat awal, masa akan jadi panjang. Kalau kita tangguh, selepas ini kita tak pasti apa masalah lagi akan datang. Silap-silap kita terlepas solat tu kerana musibah yang akan datang dan sebagainya. Sebab tu, ayul amal afdal. Apakah amal yang paling afdal? Kata Nabi, as-salat fi waqtiha. Salat pada waktunya. Pada waktunya, bila bunyi azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ya Allah, terus solat. Kecuali kita ada hal, kecuali kita ada masalah tak boleh meninggalkan ketika itu, maka ketika itu barulah dilonggarkan. Waktu solat itu waktu yang muwassa', waktu yang luas, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Tapi bukan bermakna kita boleh ambil kesempatan itu sedangkan kita mampu untuk solat awal, kita solat lewat. Maka ambillah kesempatan pada hadis ini. Kalau sahabat kata, ya Rasulullah, cukup dah aku dengan solat boleh masuk syurga. Solat saja, jaga 5 waktu je tanpa buat ibadat sunat, ya boleh. Apatah lagi kalau tuan-tuan, kalau kita semua ni jaga solat 5 waktu. Bukan setakat solat 5 waktu, solat pula solat sunat, solat sebelum dan selepas lagi. Solat sunat, solat selepas, solat duha lagi, solat malam, solat witir lagi. Solat macam-macam solat sunat kita boleh buat, solat tahiyatul masjid dan sebagainya. Maknanya sudah tentu peluang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu taala itu terbuka kepada kita. Sebab itulah kita hari ini kata berlapang dada, alhamdulillah ya Allah, kau jadikan aku minal musallin, dan di kalangan orang yang sembahyang. Bukan aku sahaja, isteri aku, anak-anak aku juga di kalangan orang yang salat. Jangan lupa doa tuan-tuan, Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah di kalangan hamba-hambamu yang mendirikan salat. Dan bukan kami sahaja ya Allah, isteri, anak-anak kami ya Allah juga di kalangan mereka ni melaksanakan ibadat salat. Jadi salat ini kayu ukur sebenarnya. Solat kayu ukur. Kita nak ambil pekerja, tengok solat macam mana. Kita nak cari isteri contohnya, tengok solat macam mana. Nak cari suami, tengok solat macam mana. Kita nak cari menantu, tengok solatnya macam mana. Semua perkara-perkara itu, kalau kita ni orang yang faham agama, kita akan letak solat itu di utama, yang mula-mula sekali. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah Taala tu Maha mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita. Bagi saya yang bercakap ini, dan saya mintalah kalau boleh tuan-tuan tolong doakan saya juga supaya kita ni sentiasa meletakkan solat first. Apa-apa buat solat dulu, apa-apa solat dulu. Lepas tu nak buat apa buatlah. Allah tak larang pun kita nak buat apa, asalkan dia halal. Okey, baik. Jadi solat ini, puasa ini juga adalah hukum Islam. Okey, baik, kita sebut puasa pula. Puasa, memang orang yang berpuasa masuk syurga. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosanya, boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi puasa yang macam mana? Itu pun nak kena faham betul-betul. Nak kena faham sungguh-sungguh. Ramai orang berpuasa, tetapi kata Nabi, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, kata Nabi,
tetapi tak dapat apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga. Kenapa hadis ni ada? Sebab apa? Sebab ramai manusia berpuasa tapi tak dapat pahala. Kenapa? Kerana tak mengikuti perintah puasa yang sebenar. Ya, bukan kata bila puasa menahan diri daripada makan minum terus boleh masuk syurga. Kena jaga juga, ya. Kena jaga. Puasa tu macam mana? Ini maksudkan puasa bukan makan minum saja, tetapi jaga perbuatan kita, jaga akhlak kita. Ada orang puasa tapi tak semayang, itu yang kelakar lagi. Ada puasa tapi tak semayang, ini memang kelakar lah. Tapi nak macam mana kan, ya? Berlaku. Okey, kadang-kadang kita pun nak nasihat pun tak boleh. Dia kata puasa setahun sekali, ya. Solat ni setiap hari, letih dia kata. Itu ulasan dia. Alasan dia. Baik. Jadi yang dikatakan Nabi wasumtu Ramadan, ya, dan sahabat tadi wasumtu Ramadan, aku puasa bulan Ramadan, ya, adakah boleh masuk syurga? Kata Nabi, ya, boleh masuk syurga. Jadi semua ni adalah asas, ya, kepada Islam itu. Orang yang Islam tapi tak semayang, orang Islam tapi tak puasa, sebenarnya bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam, ya. Perkara mengenai kemasukan ke dalam syurga, ya. Baik. Jadi pertanyaan seorang tentang masuk syurga ini sebenarnya, ya, pada hadis ini Rasulullah menerangkan jawapan yang tepat terhadap satu pertanyaan daripada seorang lelaki bernama An-Nu'man bin Qawqal, ya, mengenai dirinya sendiri, iaitu apakah pandangan Rasulullah mengerjakan. Baik. Jadi Rasulullah SAW ini menjawab pertanyaan daripada. Jadi inilah penjelasan pertanyaan yang amat penting yang memerlukan kepada jawapan daripada Rasulullah SAW. Jawapan itu diberikan secara tegas menurut rupa dan bentuk pertanyaan dan tidak boleh ditambah atau diadakan syarat-syarat lain. Maka jawapan Rasulullah tu direct. Bila ditanya, apa pendapat kamu Rasulullah? Apakah aku semayang puasa, buat yang halal, jauhi yang haram, boleh masuk syurga? Jawapan Rasulullah direct. Ya, tu jawapan Rasulullah kata, ya, boleh. Maknanya tidak perlu syarat-syarat lain nak masuk syurga. Jadi clear dah pada kita, jelaslah pada kita. Jaga sembahyang, jaga puasa, insya-Allah masuk syurga. Cuma selepas itu ada perintah zakat dan haji. Zakat ini pun bukan semua orang. Orang yang berkemampuan saja. Zakat ini cukup haul, cukup nisab. Dan syarat untuk keluarkan zakat ialah cukup haul dan cukup nisab. Cukup haul itu cukup tempoh dia. Zakat tanaman, zakat harta, zakat perniagaan, ya, zakat emas, semua tu mesti cukup syarat-syarat dia. Cukup haul, cukup nisab. Jadi siapa yang tak cukup haul, tak cukup nisab, tak cukup sukatan dia, tak perlu, kan? Siapa yang cukup, keluarkan. Khuz min amwalihim, ambil daripada harta benda mereka, sebagai zakat daripada mereka. Untuk apa? Membersihkan harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka. Jadi orang yang keluarkan zakat ni pun dia tidak akan rasa beban. Dia hanya keluarkan 2.5% daripada jumlah nisab itu. Tidak akan rasa beban pun. Sebab tu ada orang yang bila dia boleh bayar zakat, dia rasa lapang sangat. Dia boleh rasa lapang, dia rasa lapang sangat dah jiwa dia. Orang yang ada harta banyak, dia tak keluarkan zakat. Ya, dia bangga tak keluarkan zakat, dia simpan duit bertimbun-timbun sampai masa Allah boleh ambil. Sebab apa? Sebab dalam harta dia tu, bila dia tak keluarkan zakat, itu dikira dalam harta tu ada kekotoran. Bila dia keluarkan zakat, itu umpama dia membersihkan harta dia. Sebab itu siapa-siapa yang berada di sini, ya, yang ada kelebihan harta, tolonglah, ya, keluarkan zakat, ya, dengan niat untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hanya minta 2.5% sahaja, ya, suku je daripada harta kita. Bukannya banyak pun, bukan banyak, sikit sangat. Okey, baik. Dalam bab zakat, kita yang mengeluarkan zakat patut berterima kasih kepada orang yang menerima zakat. Hari ini kita ada nampak orang yang terima zakat yang berterima kasih kepada orang yang memberi zakat. Sebenarnya orang yang boleh mengeluarkan zakat, boleh memberikan kepada asnaf, pada orang-orang yang layak, maka dialah patut bersyukur kepada Allah kerana ada orang yang sudi menerima harta dia. Ya, kalau tidak, dia nak keluarkan zakat macam mana?
Itu di segi ilmu tasawufnya, orang yang memberi itu sepatutnya berterima kasih. Bukan orang yang menerima. Orang menerima tu terima kasih jugalah. Tetapi bagi kita, jangan rasa sombong, jangan rasa hebat sangat boleh keluarkan zakat. Tetapi bila kita ni boleh keluarkan zakat, ya Allah, alhamdulillah, kau murahkan rezeki aku dan kau jadikan aku orang yang sedar akan tanggungjawab ini. Bayangkan kalau kita ni dapat rezeki Allah Ta'ala bagi, kita tak sedar tanggungjawab kita, maka kita hidup dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia nampak senang, akhirat kita akan dibelenggu dengan harta benda kita. Ya, baik. Dan seterusnya, bila sebut haji, haji tak ada lah ni lagi lah, kan? Wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Keluarkan, kerjakan haji, laksanakan haji apabila kamu mampu untuk mengerjakannya. Kepada yang mampu, ya. Yang tak mampu tak payah buat, yang mampu sajalah. Istita'ah dia panggil, yang ada kemampuan. Kemampuan di sini banyak, di segi harta benda, di segi keselamatan, di segi kesihatan. Ada orang harta benda banyak tapi kena stroke, na'udzubillah, ya, tak boleh bergerak. Ada orang sihat, ya, ada orang ada duit, tetapi di segi keselamatan, contoh macam sekarang ni, di segi keselamatan kita dilarang untuk buat haji dan umrah, dengan virus corona ni, kita tak boleh pergi. Jadi istita'ah, jangan kita rasa risau, jangan rasa bimbang, sebab orang yang mengerjakan haji ialah hanyalah orang yang berkemampuan sahaja. Orang yang tak mampu tak wajib, ya. Jangan duk risau sangat, oh tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah. Tak apalah kita tak mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia melainkan apa yang dia mampu. Dan kita tak mampu, Allah Maha mengetahui, ya. Macam dan seterusnya, halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Dan sahabat tanya, wa halaltul halal wa haramtul haram, ya. Walam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Adakah kau masuk syurga? Katakan, ya, sahabat ni kita tanya, tak puas hati lagi, kan? Baik. Jadi pada hadis tersebut ada ditegaskan bahawa, ya, An-Nu'man selain daripada beribadah kepada Allah sesuai dengan diperintahkan pada waktu itu, ia menyatakan pula bahawasanya aku halalkan yang halal dan haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan lagi amal-amal lain yang tidak diwajibkan, ya. Artinya ia padakan sahaja dengan yang wajib. An-Nu'man kata, aku padakan, aku cukupkan dengan yang wajib sahaja. Aku halalkan yang halal, yang haramkan yang haram. Sekadar itu, aku tak tambah lagi dah. Ini berarti bahawa ia tetap patuh hukum yang telah ditetapkan, iaitu yang halal dikerjakan, yang haram tidak dikerjakan. Inilah nilai takwa, ya. Bila kita nak berjaya atas dunia ni, ya, kita kena buat ni. Halal, yang halal kita buat, yang haram kita tinggal. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Ya, yang dikatakan orang yang bertakwa ni faqad fazal muttaqun, telah berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Khatib hari Jumaat sentiasa ingatkan kita, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, khatib berpesan kepada diri khatib hari ni, ya. Khatib pesan juga pada diri dia tu, dan berpesan kepada semua supaya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah supaya kita berjaya. Orang yang bertakwa ni lah orang yang berjaya. Jadi apa makna takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu yang dikatakan, ya, yang dikatakan takwa kepada Allah. Maknanya buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tingkatkan ilmu, cari ilmu. Macam mana yang Allah larang, mana yang Allah suruh. Ya, yang Allah suruh buat, jangan mengeluh, jangan rasa letih, jangan rasa penat. Sebab apa? Sebab kalau kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, menepati maksud ayat surah At-Talaq ayat 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan pegang ayat ni, dan saya pun pegang, tuan-tuan pun pegang. Amalkan ayat ini selepas solat, insya-Allah. Baca ayat 1000 dinar ni, ya. Faham betul-betul apa mesej yang Allah nak sampaikan. Wa may yattaqillah, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
Allah Ta'ala akan jadikan kepada mereka makhraja, jalan keluar daripada masalah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan direzekikan daripada jalan yang tak disangka-sangka. Ya, Allah rezekikan daripada jalan yang tak disangka-sangka. Sebab tu soalan pertama kita, bila kita nak menyelesaikan masalah orang lain, ya, kita nak selesaikan masalah apa sekalipun yang berlaku pada saudara-saudara kita, selesaikan masalah diri mereka dulu. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, ya. Begitu. Jangan kita sibuk dengan urusan lain tanpa kita melihat yang dia sedang mendapat kemurkaan daripada Allah. Bila dia buat apa yang Allah larang, dia tinggal apa yang Allah suruh, sebenarnya dia sedang berperang dengan Allah. Dia sedang berlawan dengan Allah. Mana mungkin manusia boleh berjaya berhadapan dengan Allah, ya. Hatta Fir'aun, manusia yang mengaku jadi Tuhan itu sendiri pun akhirnya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini tidak akan berjaya manusia yang lawan Allah, manusia yang tidak ikut perintah Allah. Sehebat mana sekalipun kamu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai kesimpulannya, ya, kesimpulannya hadis kita pada tengah hari ini, ya, sahabat bertanya, adakah cukup dengan aku sembahyang, aku berpuasa, aku buat yang halal, tinggal yang dilarang oleh Allah SWT, masuk syurga? Boleh masuk syurga? Ya, ya. Maka kita ambil kesempatan ini untuk kita motivate diri kita supaya selepas ini kita akan bersemangat buat yang wajib ini sedaya upaya kita, buat sebaik mungkin kita, dan di samping itu kita gandakan, kita tambahkan lagi dengan ibadat-ibadat sunat. Mudah-mudahan ibadat-ibadat sunat yang lain itu akan menjadi backup kepada ibadat-ibadat wajib kita. Kalau ada ibadat wajib kita yang lompang, yang cacat, yang kekurangan dan sebagainya, sebab disebut dalam hadis lain mengatakan ibadat-ibadat sunat boleh menolong menyempurnakan ibadat-ibadat wajib kita yang ada kekurangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Apa yang baik daripada Allah, yang silap salah daripada kelemahan saya, aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin wa minal mustaghfirin wa minal mustaghfirin walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum insyaallah.